Halo, selamat petang dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pengasas Enpras, Cik Risa, kerana sudi menjemput saya bersempang sandai membicarakan tajuk berkenaan anagram dan gereja berpasukan. Hai Safika, selamat datang. Kita harap ramai cikgu-cikgu yang terdiri dari pengetua, guru besar, guru penolong kanan, guru kaunseling, cikgu-cikgu, ibu bapa dan juga sahabat-sahabat saya dari kapal belia Asia Tenggara Jepun tahun 1988. Kerana sudi meluangkan masa untuk sesi perkongsian ilmu pada petang ni. Saya berharap semua yang join webinar ni boleh sharekan, sharekan webinar ni, ada Facebook Live ni untuk kawan-kawan bersama-sama datang untuk belajar apa itu anagrams. Semasa sesi perkongsian ilmu ni, saya berharap hadirin sekalian boleh menuliskan komen di bawah ni supaya kita boleh sama-sama bersuara jawab berkenaan tajuk hari ini, iaitu anagrams dan gereja berpasukan. Supaya sama-sama kita dapat manfaat dan menambah ilmu psikologi kita. Jadi saya berharap lebih ramai kawan-kawan akan masuk untuk sama-sama kita kongsi berkenaan apakah anagram itu. Okey. Di sini saya nampak sudah ada beberapa orang cikgu, pengetua atau guru besar sudah masuk ke kita punya Facebook Live. Saya nampak Chan, pengetua Chan telah join kita punya webinar. Winnie juga. Jadi terlebih dahulu saya ingin bertanya, tahukah kita apa itu anagram? Okay? Sesiapa pernah dengar anagram atau memahami maksud anagram, sila tuliskan satu. Kalau kali pertama dengan anagram, you tulis kosong saja. Okay? Jadi saya berharap semasa sesi Facebook Live ni, kita sama-sama boleh bersuara jawab. Saya harap ada dua hala, okay? Dua hala supaya sekiranya cikgu-cikgu, pengetua atau guru besar atau guru kaunseling yang tak tahu apa itu anagram boleh tuliskan komen. Okey. Cik Safika kata kali pertama dengan anagram ni kan. Okey, anagram, E-N-N-E-A, iaitu dia adalah berasal dari bahasa Greek. Okey, bahasa Greek. Ane artinya 9. Okey, gram artinya personality. Okey. Jadi saya berharap juga sesiapa yang baru join FB Live ni, sila tuliskan sikit komen supaya saya tahu siapa telah join kita punya FB Live pada petang ni. Jadi anagram dia ada satu lampang begini, okey. Dia ada satu bulatan, okey. Bulatan ni
kita boleh tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Yang ke-9 jenis personality ni digambarkan dalam satu gambar raja, okay, puratan ini, di mana ke-9 titik personality itu mengelilingi satu puratan, di mana masing-masing dia saling menghubungi. Okay? Artinya, contohnya dalam sesuatu organisasi, sekolah ke, okay? Atau syarikat ke, atau korporat kan, mesti ada 9 jenis orang personality ni. Okay? Tak boleh kurang satu. Okay? Kalau kurang satu, macam kita punya enjin kereta kan, enjin kereta kita sudah hilang satu skru. Okay? Gambarkan berapa bahayanya kalau enjin kereta kita sudah kurang satu skru, sangat kemalangan akan berlaku pada bila-bila masa. Okay? Jadi untuk merealisasikan satu syarikat atau satu sekolah atau satu sebuah korporat yang berkesan, di dalamnya mesti ada 9 jenis personality ini. Okay? Kalau ikut sejarah Enneagram ni, ikut asal usulnya, Enneagram ni sebenarnya dia adalah ilmu psikologi personality Islam. Okay? Pada 2,500 tahun lepas, ilmu Enneagram ni digunakan oleh ulama sufi, iaitu di Arab atau di Timur Tengah, untuk memimpin anak-anak buahnya yang berlainan atau berbezaan personality, bagi tujuan memupuk perpaduan dan kerja pasukan. Okay? Jadi inilah sejarahnya. Memang dia adalah berasal dari ilmu psikologi personality Islam. Jadi pengkaji sejarah dia benar jumpa lampang Enneagram ni, puratan ni dengan 9 titik kan, 9 jenis personality. Lampang ni ada terukir di gua-gua lama, okay? Di gua-gua lama, ya. Jadi bila orang psikologi barat dia sudah tahu Arab atau Timur Tengah ada satu psikologi yang sangat bagus, jadi dia pun cepat-cepat pergi ke Arab sana, ambil semua bahan-bahan, lepas tu dia bawa balik bahan itu balik ke Eropah. Okay? Jadi penerokaan Enneagram ni dia dilakukan oleh seorang ahli psikologi yang berbangsa Rusia, okay? Iaitu pada tahun 1920. Okay? Seorang ahli psikologi barat namanya Gurdjieff, seorang ahli psikologi barat yang berbangsa Rusia. Dia telah pergi ke Arab, lepas tu ambil semua bahan-bahan yang berkenaan Enneagram, dia bawa balik ke Eropah. Lepas tu dia gabung jaringkan, okay? Ilmu psikologi personality Islam ni dengan ilmu psikologi personality di Barat. Jadi Enneagram ni dia adalah satu nama yang baru, gabungan antara ilmu psikologi personality Timur Tengah atau Arab atau Islam dengan ilmu psikologi personality orang Barat. Okay? Jadi ilmu Enneagram ni dia dibahagikan manusia, dia membahagikan personality manusia kepada 9 jenis, 9 jenis personality ni. Okey, nombor 1 adalah orang perfectionist. Okey. Nah,
Nombor dua adalah penyayang. Okay? Nombor tiga adalah pengejar prestasi. Yang keempat, namanya keindividuan. Okay? Yang kelima, pemikir, okay? Atau penyiasat. Okay? Yang keenam adalah taat. Okay? Taat setia. Taat. Okay? Yang ketujuh adalah periang. Okay? Nombor 8 adalah pemimpin. Okay? Nombor 9, pendamai. Okay? Jadi saya akan ulaskan satu persatu lah personality ini. Okay? Okay. Setakat ni kalau ada sesiapa telah masuk ke web FB Live ni, sila bagi sikit respon supaya saya tahu siapa telah join kita punya Facebook Live. Okay. Mimi Ilyas, selamat datang. Mimi ini adalah seorang cikgu. Dia adalah kawan baik kami, iaitu pada tahun 1988 kita join kapal Belia Asia Tenggara Jepun, di mana saya, Mimi dan ramai lagi kawan-kawan memang adalah peserta the Ship for Southeast Asian Youth Program, tajaan orang Jepun. Okey, selamat datang Cikgu Mimi. Kalau ada apa pertanyaan, Cikgu Mimi sila tuliskan komen. Okey. Saya nak tanya satu soalan. Anda tahukah, kamu tahukah apakah personality anda? Okey. Selama ni contohnya kita sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, atau 40 tahun. Tetapi adakah kita pernah fikir apakah jenis personality kita? Okay? Kalau kita tidak tahu apakah personality kita, apakah jenis personality kita, kita akan menghadapi konflik. Okay? Bila kita berkomunikasi, okay? Dengan kawan-kawan lain atau rakan sekerja yang berlainan personality. Okay? Jadi saya cadangkan sesiapa yang belum lagi tahu apakah personality dia, okay? Bolehlah menjalankan ujian personality enneagram. Okay? Ujian personality enneagram ni dia ada 108 soalan, okay? Untuk dijawab. Lepas jawab kita akan tahu apakah personality kita. Okay? Yang soalan-soalan itu adalah dalam buku penulisan saya, Enneagram dan Kerja Berpasukan. Okay? Sesiapa yang berminat, saya akan hantar ujian personality Enneagram ni yang mengantungi 108 soalan tu. Nanti jawab semua soalan tu, you akan tahu apakah personality masing-masing. Okay? Jadi contohnya kalau kita nak buat ujian personality kan, dalam buku ni boleh tengok yang belakang sekali, sini. Okay? Soalan nombor 1, contohnya, okay? Saya suka yang tersusun dan teratur. Okay? Ini adakah itu personality kita? Kalau itulah personality kita tandakan. Okay? Kalau bukan, you kosongkan saja. Okay? Okay, contohnya soalan yang kedua, saya mau orang berasa selesa bila berjumpa dengan saya untuk mendapatkan panduan dan nasihat. Adakah ini personality anda? Kalau you punya personality, you tanda. Okay? Tick saja. Tick right. Okay? Kalau bukan, you biarkan kosong aja. Okay? Seterusnya sampai 108 soalan. Okay? Lepas you siapkan
108 soalan ni di belakang sekali dia ada satu jadual, okey. Ini ada sini ada jadual ni ya. Dia ada petak-petak nombor 1 hingga 108, okey. Jadi you pindahkan semua tanda-tanda tu ke sini, okey. You tik sini. Lepas tu you membaca secara menekak, okey. Cara menekak, okey. Semua soalan ni adalah perfectionist, okey. Yang kedua, penyayang. Yang ketiga, pengejar prestasi. Yang keempat, keindividuan. Dan kelima, pemikir dan selanjutnya. Okay? Bila kita buat soalan ujian personality ni, ingat satu peringatan yang sangat penting. Okay? You mesti buat soalan tu dengan jujur ikhlas. Okay? Contohnya soalan nombor 1. Saya suka yang tersusun dan teratur. Kalau ni bukan personality saya, you jangan tanda. Okay? Contohnya kadang-kadang kita punya manager ke pejabat ke sangat berserelak apa benda pun ada, pokok exercise, pensel, pinggan, apa berserelak kan. Itulah bukan personality kita. Nombor 1, saya suka yang tersusun dan teratur, you jangan tanda ni. Okay? Kalau you memang seorang yang perfectionist, okay? You sukakan you punya meja atau you punya bilik atau you punya rumah kan bersih dan teratur kan, you tandakan nombor 1. Okay? Jadi bila you buat soalan-soalan ni 108 soalan ni, you mesti buat dengan ikhlas dan jujur. Okay? You jangan lihat soalan yang negatif tu. Contohnya saya suka marah orang. Okay? Kalau you ada personality ni, you mesti tanda satu tandakan right kan. Kalau you bukan you personality, you tak suka marah-marah pada orang lain, you kosongkan aja. Okay? Tetapi mesti buat ujian personality ni dengan jujur dan ikhlas. Okay? Bila kita sudah buat soalan 108 soalan, dia mengambil masa lebih kurang tak sampai setengah jam. Okay? Jadi you mesti buat dengan jujur. Okay? Jangan fikir banyak-banyak. Okay? Mesti buatkan tandakan soalan-soalan atau pernyataan yang statement yang personality, mengenai personality anda. Okay? Kalau you bukan you punya personality, you kosongkan sajalah. Jadi saya berharap sesiapa yang hendak nak dapatkan ujian personality ini, you boleh nanti tinggalkan komen atau message di bawah ni supaya saya boleh kirimkan soalan atau ujian personality yang dalam bentuk PDF. Okay? Atau sesiapa kalau beli buku ni, dia akan dapat satu PDF ujian personality yang percuma. Okay? Okey, setakat ni ada apa-apa persoalan, you boleh tuliskan komen supaya kita sama-sama ada dua hala, okey. Bersoal jawab, okey. Bukan saja saya seorang yang cakap, okey. Saya harap cikgu-cikgu yang join program ni, webinar ni atau Facebook Live ni, you tuliskan sikit komen. Jadi Enneagram dia adalah merupakan ilmu psikologi personality yang terkini di dunia. Okay? Jadi tujuannya kalau kita sudah belajar Enneagram ni, kita boleh memahami personality kita. Okay? Bukan saja untuk kita, tapi untuk kawan-kawan, antara suami isteri ke, antara bos
dan pekerja bawahan, atau di sekolah antara rakan sejawat kita, ya. Jadi kalau kita sudah tahu personality kita sendiri dan juga personality orang lain, jadi konflik atau komunikasi yang negatif memang tidak akan berlaku, ya. Konflik atau perselisihan faham berlaku kerana selama ni kita hanya gunakan 1/9 personality kita semasa kita berkomunikasi dengan orang lain, okay? Contohnya kalau saya orang yang kelima, okay? Pemikir, okay? Kalau saya berkomunikasi dengan mana-mana satu jenis personality, contohnya nombor 1, nombor 9, nombor 6 dan sebagainya, memang terdapat perbezaan pendapat atau pemikiran, okay? Jadi dengan mempelajari ilmu psikologi Enneagram ni, kita boleh cakap bahasa orang lain, okay? Kita boleh cakap bahasa orang lain yang berbezaan personality dengan kita, okay? Jadi ini akan mengurangkan, okay, masalah konflik yang berlaku di sesebuah organisasi, di sesebuah pejabat atau sekolah atau korporat, okay? Itulah betapa pentingnya Enneagram ni membantu kita memahami diri kita, okay? Mengapa ada orang aktif dan juga ada orang pasif, okay? Orang yang aktif ni, kalau ikut Enneagram ni, nombor 1 hingga 9 ni, orang aktif ni biasanya orang yang ketiga, okay? Orang yang ketiga, nombor 3, nombor 7 dan nombor 8. 3, 7, 8. Ini adalah personality orang yang sangat aktif, okay? Saya hanya ringkaskan sajalah. Nanti saya akan buat satu perbincangan yang lebih mendalam, okay? Ada orang yang pasif. Orang pasif dia nombor berapa? Biasanya orang 4, 5, 4 dan 5 lah, okay? Adalah orang yang pasif. Dia kurang cakap, okay? Ada juga orang yang suka persendirian. Dia tak suka campur orang, okay? Orang yang tak suka campur orang, dia adalah jenis personality biasanya nombor 4, okay? Keindividuan, okay? Ada orang yang suka sangat extrovert. Dia suka berkawan dengan orang lain, okay? Orang extrovert ni, kalau kita tengok gambar raja ini, okay? Adalah orang yang ketujuh, periang, okay? Dia suka berkawan dengan orang lain, okay? Okay, ada orang juga yang lemah lembut. Orang lemah lembut ni adalah orang yang kedua, okay? Orang yang kedua dan orang yang ke-9, ya. Okay, ada orang yang sangat kasar, okay? Dia cakap pun kasar, dia ego sangat. Apakah personality-nya? Agaknya, sila tuliskan nombor berapa. Orang yang kasar, cakap kasar, lepas tu dia ego sangat, sombong sangat, okay? Biasanya orang yang ke-8, okay? Orang yang ke-8 iaitu pemimpin, okay? Jadi kalau kita sudah tahu, kita sudah belajar personality, ke-9 personality ini dari ilmu psikologi Islam ni, kita akan boleh cam muka orang, dia adalah personality apa, okay? Kalau ikut pengalaman saya, biasanya orang nombor 1 ni, perfectionist ni, dia adalah orang yang kurus saja, kurus, okay? Muka dia sangat masam, dia serius saja, dia suka marah-marah, kan? Orang nombor 1, okay?
Orang yang sangat berbudi bahasa, cakap pun sangat lembut adalah orang penyayang, orang yang kedua lah. Okay? Seterusnya, macam mana kita nak nak tahu personality orang lain. Okay? Kalau kita sudah tahu personality orang lain, kita boleh cakap bahasa dia. Okay? Jangan pakai kita punya bahasa. Okay? Contohnya saya orang 5, bila saya bertemu dengan orang 8 ni, saya tak boleh gunakan bahasa orang 5, cara percakapan atau pemikiran orang 5. Kita mesti mau seiring, serasi, dengan orang 8. Orang 8 ni biasanya dia cakap pun kuat, naikkan suara dia, dia action sangat, dia garang. Orang 8 ni kalau macam mana kita nak charm dia, biasanya orang 8 ni dia adalah orang yang tinggi, dia yang tinggi dekat, lepas tu badan dia pun gemuk ke, dia badan yang dekat lah. Itulah kita cam muka dia, sebab dia masa dia cakap pun sangat kuat suara dia. Tapi kalau kalau dia marah pada kita, orang 8 ni marah pada kita, dia tak bagi muka pada kita, dia terus hantam aja, dia terus saja kredit kita, tak bagi muka pada kita. Dia adalah orang yang sangat garang jugalah, orang 8 lah. Jadi kalau ikut psikologi ilmu personality ni, kalau dalam peribahasa Melayu benar mengatakan rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Ini yang menggambarkan bahawa setiap orang ada personality-nya masing-masing. Selama ni contohnya kita perselesaan faham dengan isteri ke, kita perselesaan faham dengan suami ke, sebab kita tak tahu personality dia. Jadi kalau sesiapa suami isteri yang selalu bergaduh, perselesaan faham, saya cadangkan buatlah ujian personality. Ambillah ujian personality atau beri buku ni, buatkan ujian personality untuk suami dan isteri, supaya suami isteri kena apakah personality suami dia. Lepas tu suami boleh tahu atau memahami apakah personality isteri dia. Jadi perselesaan faham tidak akan berlaku lah, atau perceraian akan dikurangkan. Itu dah betapa pentingnya kita pelajari ilmu psikologi Enneagram ni. Ada satu juga peribahasa Melayu yang mengatakan lain tulang, lain kaki, lain orang, lain hati. Itulah setiap manusia dia memang adalah personality yang berlainan. Okey, saya nampak di sini Cikgu Mimi ada kemukakan satu soalan. Bagaimana kita nak menghadapi dengan orang 8 ni, sedangkan kita memahami dia, akan tetapi dia langsung tidak memahami situasi orang di sekelilingnya. Ini satu soalan yang sangat bagus, yang disuarakan atau diutarakan oleh Cikgu Mimi. Jadi orang 8 ni dia adalah nama dia pemimpin, atau dia orang yang stubborn lah. Biasanya orang 8 ni, apakah kekuatan dia? Orang 8 ni bila dia buat kerja, dia memang ada visi dan misi dia. Bila ada vision, ada mission dia terus berani mencapai misi dia. Itulah kekuatan orang 8. Tetapi orang 8 ni dia tak boleh kontrol atau kawal emosi dia. Mengapa? Sebab orang 8 ni kalau kita lihat sejarah atau latar belakang zaman kanak-kanak dia, orang 8 ni
kalau biasanya lelaki, biasalah, perempuan pun ada juga, tapi biasanya pada umumnya lelaki ramai, okey. Personality 8 ni, pemimpin ni, dia adalah orang yang cakap kasar, naikkan suara, dia langsung tak hormati orang lain. Okay? Bila you buat salah saja, dia hantam perasa you saja. Okay? Ini dia adalah kerana masa kanak-kanak, kita kalau kita kaji psikologi kan, the family of origin, okay? Keluarga asal dia. Artinya keluarga asal ni berarti masa dia sebagai seorang kanak-kanak, okay, dalam keluarga asal dia, biasanya papa dia, okay? Kalau lelaki memang dia dipengaruhi oleh papa dia. Papa dia memang seorang orang 8 yang sangat garang, okay? Dia tak mau hormat orang lain, dia hantam saja, kritik saja, tak bagi muka, okay? Itulah orang 8 ni. Kalau tadi Cikgu Mimi ada tanya kan, bagaimana kita nak hadapi orang 8 ni. Sebab orang 8 ni, dia nak nombor 1. Dia tak nak nombor 2. Okay? Kalau you buat dia buat silap juga, dia tak mengaku. Okay, orang 8 ni. Sebab dia ingat dia raja. Okay? Dia adalah king, okay? Saya bagi satu contoh, satu contoh yang tipikal. Presiden Amerika, Donald Trump kan. Donald Trump adalah memang orang yang sejati, orang 8. Okay? Pilihan raya sudah umum, dia sudah kalah, tapi dia tak nak mengaku kalah. Okay? Dia masih kata nak power case ni ke mahkamah, okay? Itulah orang 8 ni, dia memang tak nak mengaku, okay? Dia rasa malu. Mengapa? Sebab kalau ikut psikologi yang kita kaji kan, biasanya orang 8 ni, masa dia zaman kanak-kanak, papa dia adalah orang yang garang, okay? Adalah orang 8 ni, okay? Dia orang 8 ni, dia tak nak orang menangis, okay? Contohnya kalau orang lelaki nangis kan, dia akan marah pada anak dia. Adik, awak ni lelaki mana boleh nangis, okay? Orang hantam, you hantam balik lah. Orang 8 dia punya pertuturan macam tu, dia punya sikap memang macam tu, okay? Jadi untuk menghadapi orang macam ni, Cikgu Mimi, kita biar dia menang. Dia menang dalam kurungan. Artinya dia ingat dia suruh menang, tapi kita yang menang, okay? Kita diam saja, bagi dia kita tak guna kita nak pangkang dia, nak cakap dengan dia, nak jelaskan, bagi pencerahan pada dia, tak guna. Memang buang masa saja, okay? Sebab orang 8 ni dia memang macam tu, taiko kongsi kerap kan. Dia nak control, okay? Dia nak bagi tak nak orang control dia, okay? Itulah, kita diam saja, okay? Kita diam sebab kita tahu personality dia, okay? Tak guna kita lawan dengan dia, okay? Kalau kita lawan dengan dia, kita yang susah kan. Itulah. Okey, itulah caranya, kita diam saja, biar dia menang. Tetapi dia menang dalam kurungan. Ingat, okey? Sedangkan dia memahami kita, akan tetapi dia langsung tidak memahami situasi orang di sekelilingnya. Memang betul, okey? Cikgu Mimi, memang betul, okey? Orang nombor 8 ni, dia ingat dia saja taiko, okay? Atau dia raja saja, okay? Semua orang nak dengar kata dia, okay? Contohnya dalam sesuatu mesyuarat kan, dia bila dia tanya semua orang kan, tanya semua cikgu ke atau semua pekerja ke,
Siapa ada ada cadangan yang bagus, sila bangkitkan, sila bentangkan, okay? Lepas pekerja dia bentangkan, tapi orang lapan ni dia kata, you punya semua cadangan dia tak bagus, ikut saya punya cadangan, okay? Jadi itulah perangai dia lah. Jadi jangan risau, kita akan belajar ilmu Enneagram ni secara lebih detail. Okay? Jadi Cikgu Mimi kata mengarah untuk menenangkan keadaan. Kita bukan mengarah, kita mengarah dalam golongan juga. Okay? Cikgu Mimi, kita mengarah dalam golongan juga. Okay? Sebenarnya kita bukan mengarah, kita lebih terpelajar, kita lebih ada ilmu psikologi dari dia. Jadi kita nak pertahankan kita. Okay, saya nampak seorang cikgu Muhammad Hafiz, Muhammad Hafiz. Okay, sudah guru besar ke pengetua, saya sudah lupa. Okay. Selamat datang Cikgu Hafiz. Okay. Jadi kalau ada pertanyaan, sila tuliskan komen supaya kita sama-sama boleh belajar. Okay. Jadi itulah betapa baiknya kalau kita belajar ilmu Enneagram ni. Okay. Jadi tadi saya sudah kata ilmu psikologi Enneagram ni dia adalah berasal dari ilmu psikologi Islam. Okay? Iaitu pada tahun 1920 orang psikologi barat yang bernama Kutchev, dia pergi ke Arab sana, ambil semua bahan itu, bawa balik ke Eropah. Lepas tu dia gabung jaringkan antara ilmu psikologi Islam dengan ilmu psikologi barat. Jadi dia bagi satu nama yang baru, iaitu Enneagram. Enne artinya 9, gram artinya personality. Okay? Kalau kita nak belajar ilmu psikologi ni, kita kena tahu sejarah dia juga. Okay? Jadi pada tahun 70-an, okay? Di Amerika Syarikat sana, dia ada tubuhkan satu pusat pembelajaran Enneagram di Amerika Syarikat. Okay? Tahun 70-an. Okay? Pada tahun 80-an, seorang profesor yang bernama Helen Palmer, dia dari Stanford University. Stanford University telah berkenalkan, khusus ada modul Enneagram untuk pelajar-pelajar universiti yang belajar MBA. Jadi mengapa saya nak belajar ilmu Enneagram ni? Sebab Enneagram ni dia adalah satu modul yang dipelajari di universiti antarabangsa. Kalau ujian personality lain, dia tak ada modul. Dia hanya ujian personality saja. Tapi Enneagram ni dia adalah satu modul yang wajib diambil oleh semua pelajar MBA. Jadi pada tahun 1994, Profesor Helen Palmer ni dia tubuhkan International Enneagram Association, iaitu Persatuan Enneagram Antarabangsa, pada 1994, di mana semua pengkaji ada pakar Enneagram, semua berkumpul di Amerika sana, adakan seminar. Pada setiap tahun mereka adakan seminar di sana untuk memperkembangkan keutuhan pembelajaran ilmu Enneagram ni. Jadi memang Enneagram ni adalah satu mata pelajaran wajib. Master of Business MBA, Master of Business Administration adalah sarjana pentadbiran perniagaan.
semua pelajar-pelajar sarjana pentadbiran perniagaan dia mesti ambil mata pelajaran ni, okay? Dalam Stanford University, okay? Selain daripada tu, ramai agensi-agensi lain juga yang diwajibkan untuk belajar anagram ni, iaitu ilmu personality, okay? Contohnya CIA, Central Intelligence Agency, okay? Di Amerika, dalam bahasa Melayu ialah Agensi Perisikan Pusat di Amerika, di mana semua ahli-ahlinya, pakar-pakar CIA ni, dia wajib belajar ilmu anagram ni, okay? Selain itu, FBI adalah Federal Bureau of Investigation, okay? Dalam bahasa Melayu, Biro Penyiasatan Persekutuan, okay? Mereka mesti wajib pelajari ilmu anagram ni, okay? Itulah betapa pentingnya, okay? Anagram ni pada kita. Jadi saya nak sharekan, nak kongsikan satu berita yang kisah benar yang telah berlaku pada 4 tahun lepas. Kalau cikgu-cikgu semua masih ingat lagi, pada tahun 2016, satu tragedi telah berlaku di mana seorang pengawal keselamatan bank, dia telah membunuh manager bank di Johor Bahru. Okay? Mengapa ni berlaku? Okay? Kerana manager bank ni dia suka-suka saja marah pada pengawal keselamatan. Walaupun pengawal keselamatan ni dia tidak terpelajar, dia tak pernah pergi ke sekolah menengah, tak pernah pergi ke universiti, itulah dia hanya layak untuk jadi pengawal keselamatan dengan gaji yang rendah, kan, okay? Tetapi manager bank itu dia memang orang yang terpelajar, dia belajar di universiti, ada degree holder atau master, okay? Tetapi dia tak ada kecerdasan emosi, atau dia tak ada EQ. EQ ni artinya dia tak ada juga ilmu anagram ni. Okay? Dia berasa saja dia caci maki, cakap hamun pada pengawal keselamatan ni. Mungkin kerana pengawal keselamatan ni buat kerja dengan lalai atau tak berkesan, kan. Tetapi manager ni dia sudah marah, dia di depan orang ramai, di khalayak orang ramai, okay? Jadi orang berpengawal keselamatan ni dia rasa sangat stres lah, okay? Satu hari, satu bulan atau beberapa bulan kemudian, bila manager bank ni dia masih tidak ubah sikap dia, sebab manager bank ni dia adalah orang lapan. Seperti tadi Cikgu Mimi yang katakan lah, okay? Orang lapan ni dia ego sangat, okay? Dia suka marah pada orang lain, dia nak kawal orang lain, kontrol orang lain, okay? Jadi dia cakap dengan orang pun, dia percakapan dia pun naikkan suara dia, kan. Dia tak menghormati orang lain, khasnya pekerja bawahannya, okay? Jadi satu hari pengawal keselamatan bank ni dia tak tahan dengan caci maki manager bank ni. Pada suatu petang, bila manager bank ni marah lagi pada pengawal keselamatan tu, dia sudah bersedia. Apa artinya bersedia? Dia sudah bawa dia punya pisau, okay? Dalam dia punya poket, okay? Semasa manager bank ni seorang perempuan, okay? Marah juga pada pengawal keselamatan ni, okay? Pengawal keselamatan ni rasa harga diri tak ada lah, dia tak dihormati, kan, okay? Dia terus
kerja ke dalam bilik manager tu, bilik manager bank tu, dia tikam tikam bos perempuan tu, okey. Bos perempuan tu matilah kerana ditikam beberapa kali, okey. Jadi insiden ini, tragedi ini berlaku, dia mengingatkan kita jangan ingat kita belajar, kita ada degree, ada master degree, ada PhD, okay? Tetapi kalau kita tak ada ilmu Enneagram ni, tak ada ilmu psikologi personality ni, kita akan bunuh kita sendiri, okay? Bunuh kita sendiri dalam golongan bracket. Berartinya kita gunakan personality 8 ini nak menintas, nak mengawal, nak tidak menghormati orang lain, caki hamun, lepas tu perasa cakap pun kasar pada orang-orang bawahan, okay? Jadi itulah sikap dia, sikap atau personality dia yang bunuh dia sendiri, okay? Jadi mengapa saya nak kongsikan ilmu psikologi Enneagram ni adalah nak bagi tahu juga sesiapa orang yang walaupun you degree holder atau master holder atau PhD holder, okay, selagi you tak tahu, tidak mengenali diri, okay, tadi itu manager dia mati, dia dibunuh kerana dia sendiri, akibat dia, okay? Akibat dia tak tahu, okay, personality dia sendiri dan juga personality pengawal keselamatan itu, okay? Itulah dia jadi mangsa, dia sebenarnya dia sendiri yang bunuh diri, dalam kurungan dia bunuh diri, okay? Sebab dia tak tahu, dia tak tahu yang pekerja bawahan ni, pengawal keselamatan bank ni, dia adalah orang personality yang keempat, okay? Orang personality yang keempat ni, ini orang personality yang keempat ni, dia panggil keindividuan atau nama lain romantik, okay? Orang keindividuan ni, dia kalau kita kaji psikologi zaman kanak-kanak dia, orang nombor 4 ni, dia adalah berasal dari keluarga yang bermasalah. Keluarga yang bermasalah artinya dia berasal dari keluarga yang di mana ibu dan bapa dia selalu bertengkar, perselisihan faham, bergaduh. Okay? Jadi kerana ketidakstabilan, okay, keluarga, okay, ibu bapa tidak erat, tidak mesra hubungannya, jadi anak jadi mangsa. Anak dia jadi mangsa lah. Jadi anak dia ni, iaitu yang pengawal keselamatan bank ni, dia mewarisi personality mak ayah dia. Okay? Dia sanggup bunuh manager bank sebab masa dia jadi kanak-kanak, contohnya umur 2 ke 3 tahun ke, keluar dia nampak dia punya ibu apa selalu gaduh, okay? Jadi semua yang pelakuan yang negatif ni dia simpan dalam minta bawah sedar dia, okay? Tiba-tiba satu hari, bila dia tak tahan dengan manager bank yang sangat ego, yang ada personality 8 ni, orang empat ni, orang nombor 4 ni, dia hilang kawalan dia. Dia jadi tidak rasional. Jadi dia ambil pisau, tikam saja, dia bunuh orang, okay? Jadi itulah, kalau kita sudah belajar Enneagram ni, kita boleh baca personality setiap orang. Jadi kita akan jadi lebih selamatlah. Okay? Itulah betapa pentingnya kita kena belajar Enneagram ni. Okay? Okay.
Ada apa-apa pertanyaan? Kalau ada, boleh tuliskan. Okey, saya nampak Jessie Wong. Jessie Wong, cikgu ke? Kalau macam ni, pakai mana Jessie Wong dia ada tanya satu soalan. Kalau macam ni, pakai mana orang jenis ni boleh menjadi lebih baik? Okey. Okey. Ini satu soalan yang sangat bagus yang ditanya oleh Jessie Wong. Okay? Kalau macam ni, pakai mana orang ni, orang jenis ni boleh menjadi lebih baik? Dia tengok sini. Orang 8 ni macam mana kita nak bantu dia jadi orang yang lebih baik? Okay? Dia orang 8 ni kalau ikut psikologi Islam ni, okay? Psikologi Enneagram ni, dia kena pergi ke nombor 2. Artinya dia kena pelajari kekuatan orang yang nombor 2. Orang nombor 2 ni dia dipanggil penyayang, okay? Yang sangat penuh dengan kasih sayang. Dia perwatakan dia sangat lemah lembut. Dia senyuman dia sangat manis, okay? Dia tak marah-marah pada orang lain, okay? Bila dia pagi-pagi dia jumpa kawan, dia akan tanya apa, tegur pada kawan dia, apa khabar, suruh makan. Kalau kawan kata tak belum makan lagi, dia sanggup bagi dia nasi lemak bagi kawan dia, okay? Orang 2. Jadi orang 8 ni kalau dia nak jadi seorang orang 8 yang sangat-sangat bagus, okay? Dia mesti pelajari, kalau ikut psikologi inilah, Enneagram ni, dia pergi kedua. Dia kena ada kekuatan orang 2 ni. Artinya dia kena cakap dengan lemah lembut, okay? Kalau nak tegur, nak kritik manager, nak tegur pengawal keselamatan pun kena secara senyum, okay? Pakai cara senyuman manis kan, okay? Dia tak boleh pakai kekasaran. Kekasaran ni akan bagi orang yang nombor 4 ni, dia akan lagi sensitif, okay? Jadi orang 8 ni dia kena lembutkan dia punya kekasaran dia. Dia kena belajar tadi orang yang kedua. Artinya, saya jawab pada soalan Jessie Wong bahawa orang 8 ni, kalau dia nak jadi baik kan, dia kena pelajari inilah. Pelajari ini. Enneagram dan kerja berpasukan. Okay? Atau ini adalah satu-satunya buku di Malaysia. Okay? Saya adalah hanya seorang saja penulis yang tulis buku ni. Orang lain memang tak ada. Okay? Satu-satunya buku di sini. Ini dalam version bahasa Melayu. Okay? Saya juga tulis satu buku dalam version bahasa Inggeris, Enneagram and Personality. Ini buku ni saya tulis pada tahun 2014. Okay? Pada 2014, okay? Saya round ke seluruh Malaysia, pergi ke sekolah, banyak sekolah rendah, sekolah menengah. Ramai cikgu kata, Cikgu Chong boleh terjemahkan buku ni dalam BM ke? Okay? Jadi saya ambil masa 2 tahun. 2 tahun. Buku ni ditulis pada 2014. Okay? Lepas 2 tahun, saya baru sempat terbitkan buku dalam version bahasa Melayu. Okay? Ini. Jadi, kalau orang 8, dia nak jadi seorang yang selamat, seorang yang berilmu, yang terpelajar kan, dia mesti belajar Enneagram ni. Okay? Itulah cara dia. Okay? Jadi saya harap saya sudah jawab soalan Jessie Wong lah. Okay? Okey, kawan-kawan lain kalau ada apa-apa soalan boleh bentangkan atau tuliskan di bawah komen ni supaya kita boleh berbincang secara lebih mendalam. Okey. Sekarang saya nak bentangkan orang nombor 1, perfectionist. Orang nombor 1, perfectionist.
Kalau kita dengar saja perkataan perfectionist ni, dia artinya dia nak buat sesuatu kerja dengan mencapai kesempurnaan yang sangat tinggi. Okay? Dia mengejar kesempurnaan. Okay? Permintaan dia sangat tinggi. Itulah orang nombor satu, dia punya kekuatan. Okay? Tapi orang nombor satu ni, dia juga sangat adalah orang yang sangat bertanggungjawab. Okay? Dia buat kerja dengan teliti, tersusun, teratur, jujur, ikhlas. Okay? Itulah kekuatan orang nombor satu ni. Okay? Tapi saya nak bagi tahu orang nombor satu juga, kalau nak jadi seorang perfectionist nombor satu, perfectionist yang sangat sempurna, yang bagus, you kena belajar dari orang yang ketujuh. Okay? Nombor satu, dia mesti pergi ke tujuh. Okay? Artinya begini, saya bagi satu contoh. Orang perfectionist ni, dia bekerja tak kira siang malam. Okay? Contohnya dia nak siapkan satu projek, dia sanggup buat kerja sampai tengah malam, 12 tengah malam. Okay? Sampai 12 tengah malam, dia tak habis juga. Tetapi dia nak sambung juga. Dia akan sambung hingga pukul 1, 2 sehingga kerja dia siap. Dia baru boleh tidur lena. Okay? Kalau orang nombor satu ni, dia tak belajar Enneagram ni, dia selalu buat kerja sampai tengah malam pukul 1, 2. Satu hari, orang nombor satu ni, dia akan mendapat penyakit. Apa artinya? Artinya, saya pernah pergi ke, semasa saya buat summit disease Master of Counselling, saya pernah pergi ke hospital besar Kuala Lumpur. Saya interview 100 patient yang ada penyakit parah, iaitu kanser. Okay? Saya masuk ward dia, lepas tu saya interview mereka. Dari 100 orang tu, ada 85 orang lepas dia buat ujian personality yang saya bagi tu, keputusannya mereka adalah perfectionist. Okay? Jadi, kajian ni menunjukkan bahawa orang nombor satu ni, kalau dia, saya tak kira dia pelapa gaya raya ke, terpelajar ke, ada master ke, ada PhD ke, kalau dia tak ada ilmu Enneagram ni, satu hari dia akan jadi mangsa juga. Mangsa dari segi apa? Dari segi kesihatan. Okay? Orang nombor satu ni dia akan buat kerja sampai tengah malam. Okay? Contohnya, saya seorang guru besar. Kalau saya punya CPK, saya punya guru penolong kanan ke, atau cikgu saya nombor satu ke, saya kena ingatkan saya punya CPK yang perfectionist, jenis personality nombor satu ni, supaya jaga kesihatan dia. Macam mana nak jaga kesihatan dia? Saya akan bagi tahu dia, cikgu, you adalah seorang CPK yang sangat prihatin, yang sangat bertanggungjawab, yang sangat rajin kerja untuk kebaikan sekolah. Kan? Tapi saya nak ingatkan, cikgu, bila you buat kerja sampai tengah malam, masa tu you letih kan, you mesti mau rehat. You jangan sambung kerja itu hingga pukul 1 ke, pukul 2 ke, pukul 2 pagi. Bahaya dari segi kesihatan. Mengapa? Kalau kita buat kajian berkenaan kesihatan, pukul 11 malam, pukul 12 malam, pukul 1 malam,
pukul 1 pagi. 3 jam ini adalah masa keemasan untuk kesihatan kita. Artinya, sesiapa pun, tak kira kita punya anak ke, anak tadika ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, universiti ke, atau kita punya husband ke, atau kita punya isteri ke, kalau dia buat kerja sampai 1 pagi, 2 pagi, bahaya sebab dia memang akan dapat penyakit. Sebab saya sudah buat kajian di hospital besar Kuala Lumpur kan. Kebanyakan orang yang dapat penyakit parah ada kanser tu kerana dia adalah terlalu bertanggungjawab. Okay? Jadi kita nak ingatkan dia sampai tengah malam atau bila dia letih aja dia mesti mau rehat. Alternatifnya kita bagi cadangan pada dia, cikgu, kalau you tak siapkan kerja sampai pukul 11 ke atau 12 ke, tak apa. Okay? You boleh sambungkan kerja tu pagi. Okay? You setkan alarm. Pukul 5 pagi you bangun, lepas tu you teruskan siapkan kerja. Okay? You jangan sampai pukul 12 tengah malam, pukul 1 buat kerja, bahaya pada kesihatan you. Okey, tadi ada sikit gangguan teknikal, okey. Kita bersambung jugalah. Jadi orang perfectionist ni dia kena pergi ke mana kalau ikut psikologi Islam ni, psikologi Enneagram ni, dia kena pergi 7. Okay, satu ni kena pergi 7, dia kena belajar kekuatan dari orang yang ke-7. Okey. Artinya orang 7 ni dia beriang, okay? Happy go lucky, okay? Orang nombor 1 ni dia kalau nak jadi seorang perfectionist nombor 1 yang sangat sihat, okay? Dia hanya boleh adakan 80% ciri-ciri perfectionist dia, okay? Lepas tu dia kena ada 20% ciri-ciri kekuatan orang periang. Okay? Baru dia seimbang. Baru dia balance lah. Dia akan jadi seorang perfectionist yang sangat cemerlang, sangat ceria, sangat sihat. Okay? Itulah betapa pentingnya kita belajar Enneagram ni. Okay? Sebab orang nombor 1 ni, dia tengok dia punya meja. Kalau di office dia akan nampak dia punya meja pukul-pukul disusun dengan teratur, kemas dan bersih. Okay? Dia bukan macam orang personality lain, dia pukul-pukul ke atau barang-barang berselerak di atas meja dia. Okay? Itulah berbezaannya, okay, orang perfectionist ni. Okay? Orang perfectionist ni dia ada satu lagi kekuatan dia adalah orang yang mematuhi peraturan. Okay? Mematuhi peraturan artinya dia tak suka-suka ambil cuti. Okay? Orang perfectionist ni kadang-kadang dia demam ke, dia minta cuti cuti setengah hari tadi bosnya, dia pergi ke hospital, lepas ambil ubat, dia balik ke sekolah lagi atau balik ke pejabat dia sambung lagi kerja dia. Okay? Dia tak suka sengaja nak ambil cuti. Itulah orang nombor 1 ni, dia sangat produktif. Okay? Dia sangat beretika. Dia sangat mematuhi peraturan. Okay? Dia sangat amanah. Itulah orang perfectionist ni, dia akan hasilkan satu kerja yang sangat tinggi kualitinya. Okay? Dia berdisiplin tinggi. Okay? Jadi orang perfectionist ni dia tak suka pergi ke tempat-tempat hiburan. Okay? Contohnya kalau kita ada you ada suami yang perfectionist ni, you jangan risau. Dia memang tak akan pergi ke tempat-tempat disco ke tempat-tempat urut ke. Dia memang tidak. Okay? Dia memang beretika. Okay? Dia juga tidak menerima apa-apa rasuah.
Okay? Orang nombor satu. Itulah dia punya kekuatan dia. Okay? Baik. Masa kita sudah sampai 1 jam. Okay? Kita berhenti di sini. Kita akan bersambung lagi pada sesi Facebook Live yang akan datang. Okay? Okay. Sesiapa ada apa persoalan lagi? Kalau ada persoalan boleh tuliskan dalam komen. Kalau tidak, saya akan tamatkan Facebook Live ini dalam masa 1 minit tadi sekarang. Okay? Kita akan bersambung lagi pada kali yang kedua lah, sesi yang kedua. Okay. Kita bertemu lagi. Bye bye.